أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan, memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Ayat ini merupakan satu kemudahan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Iaitulah boleh qasar sembahyang bila musafir. Bila musafir, bila qasar sembahyang, pendekkan sembahyang. Sembahyang yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Iaitulah sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isyak. Boleh sembahyang 2 rakaat bila kita musafir. Ayat ni menyebut takut orang kafir ganggu kita dalam perjalanan. Ulama mengatakan ini adalah sebab tambahan, sebab adat di masa itu. Maka ulama mengatakan kalau tak perang pun kita musafir, boleh qasar sembahyang. Sembahyang yang 4 jadi 2, boleh qasar. Sembahyang ini. Ulama berkhilaf. Sembahyang musafir macam mana? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan musafir yang harus, musafir yang wajib. Musafir yang wajib kerana nak pergi haji, hubungan silaturahim. Musafir yang sunat, nak buat umrah sunat. Musafir yang harus, boleh qasar sembahyang. Musafir nak melancong, melancong yang harus. Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki mengatakan musafir yang harus. Musafir yang haram, musafir nak merapuk, sembahyang tak tinggal merapuk. 3 mazhab kata tak boleh kalau musafir yang haram. Mazhab Hanafi kata musafir merapuk boleh apa? Qasar sembahyang. Ini mazhab Hanafi. Mengapa berlakunya khilaf-khilaf begini? Kerana hadis-hadis yang berbeza. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis mengatakan musafir saja, tak sebut musafir macam mana. Ada sahabat Nabi mengatakan, meriwayatkan hadis musafir kerana pergi haji, pergi berjihad, pergi umrah, menuntut ilmu, ziarah dan sebagainya. Musafir yang harus. Sahabat-sahabat ni berbeza. Ada yang pergi tinggal, tak duduk di Madinah dah, duduk di luar. Dia meriwayatkan mengikut apa yang dapat pada Nabi. Hak ni pula apa yang dia faham. Itu timbulnya khilaf mazhab. Khilaf mazhab. Syar'i mazhab Syafi'i lebih ihtiyat. Lebih mengambil basi dalam masalah ini. Syafi'i mengatakan bahawa musafir yang harus saja. Hanafi kata musafir haram pun boleh juga. Mereka mengatakan musafir apa saja ni berdalil hadis Sayyidina Umar. Seorang sahabat, seorang ulama tabi'in Ala bin Umayyah, aku tanya Umar bin Khattab tentang sembahyang qasar ni. Bagaimana? Sayyidina Umar kata, ajibtu bima ajibtu minhu. Rasulullah SAW an dzalika faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Umar kata, sembahyang qasar ni sedekah Tuhan beri kita. Sedekah Tuhan. Aku heran juga nak buat macam mana ni. Aku tanya Nabi kata sedekah Tuhan beri. Maka terimalah sedekah Tuhan ni. Sedekah Tuhan, terimalah. Mana musafir apa-apa pun boleh buat. Ini hadis Sayyidina Umar.
Mazhab Syafi'i pegang pada hadis ini. Pegang pada hadis ini. Mazhab Hanafi. Kemudian jamak pula. Jamak ni ada nas yang lain bila berlaku masyaqqah. Oleh kerana musafir ni ada masyaqqah. Boleh jamak sembahyang. Kumpulkan sembahyang. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim ialah kita jamakkan sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Sembahyang isyak dan maghrib dalam waktu maghrib. Jamak takhir dalam waktu yang akhir. Zuhur dan asar waktu asar. Maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Itu jamak takhir. Syafi'i mengatakan boleh qasar dan boleh jamak. Boleh pendekkan sembahyang dan boleh kumpulkan sembahyang. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Hanafi kata boleh qasar saja. Tak boleh jamak. Orang Hanafi dia qasar saja, dia tak jamak sembahyang. Orang Hanafi begitu. Oleh kerana Taliban Afghanistan ni dia mazhab Hanafi. Saya pergi di Afghanistan melawat. Siapa waktu tu sembahyang, kita nak jamak lah. Pemimpin kata jangan masuk dah bilik, main dah bilik. Taliban ni orang tak ngaji banyak. Dia kata sembahyang pelik. Apa benda kupu-kupu sembahyang ni? Hanya marah bapak dia. Ini kerana dia mazhab Hanafi. Berlaku begitu. Jadi jamak ni ialah kerana masyaqqah, dibolehkan. Dan ulama mengatakan Nabi pernah menjamakkan sembahyang. Waktu di Madinah, waktu hujang. Hujang lebat, payah nak mari pulak masjid. Maka Nabi pun menjamak sembahyang zuhur dan asar di masjid kerana hujan. Hujang adalah masyaqqah. Masyaqqah ni kepayahan. Boleh sembahyang jamak kerana hujan. Dengan sebab itu sebarang masyaqqah boleh jamak. Termasuklah mereka mengalami zaman sekarang ni, zaman dulu tak ada traffic jam. Lalu lintas sesak sangat. Duduk di Kuala Lumpur, duduk di Ipoh, Pulau Pinang. Tak ada nak sembahyang. Dia boleh jamak. Tak jadi salah. Ulama mengatakan orang sakit jadi kesulitan pada dia. Boleh jamak sembahyang. Jamak saja, tidak qasar. Kerana qasar ni untuk musafir saja. Kerana untuk musafir, maka jamak saja. Ulama mengatakan demikian. Boleh. Ini kemudahan yang Tuhan beri kepada kita. Termasuklah pula. Kita nak musafir. Nak musafir. Tapi tak musafir lagi. Nak musafir. Boleh qasar selalu ke? Tak musafir lagi. Ulama mengatakan, boleh jamak saja. Kita jamak dulu sembahyang. Zuhur dengan asar sembahyang 4-4. Lepas tu musafir lah. Kerana musafir ni untuk qasar untuk musafir saja. Tak jadi salah. Kita nak balik, terganggu tengah jalan, sampai di rumah. Macam mana, berhenti ke? Tak berhenti ke? Boleh berhenti, boleh jamak dan qasar. Dan boleh terus sampai di rumah, jamak dengan tidak qasar. Tak jadi salah. Kerana qasar ni ialah untuk masyaqqah. Musafir, qasar untuk jamak ialah untuk masyaqqah. Ini perbahasan ulama. Timbul pula berapa batu pula. Berapa kilometer. Zaman Nabi tak ada kilometer. Ulama kata 2 hari, 2 malam. Siapa yang kata, ada kata sehari semalam. Ada ulama kata asal nama musafir sudahlah. Boleh jamak qasar sembahyang. Ada ulama mengatakan demikian. Siapa yang kata dok. Siapa kata siapa 70, 90 kilometer ukur. Zaman Nabi mana ada kilometer-kilometer ni? Tak ada. Ini ijtihad para ulama. Kemudian kita kena faham, orang ke laut pula. Orang ke laut. Berjalan dengan bot ni, dengan gelombang, dengan ombak. Dalam 4-5 jam berapa kilometer je. Dekat je. Orang naik kapal terbang. Pergi Kuala Lumpur sejam je. Boleh jamak. Boleh jamak pula. Orang ke laut lah dia jamak. Mana payah mereka yang ke laut dengan mereka yang naik kapal terbang ni. Ini. Ini kena faham. Di sinilah perlunya ilmu maqasid syariat. Tujuan syariat. Kerana masyaqqah, kerana musafir. Kalau kerana masyaqqah, boleh jamak. Tak jadi salah.
Sudah tentulah ukuran berjalan dalam laut kena beza ukuran jalan ikut darat. Kena beza. Jadi ukuran berjalan air ni ikut darat. Orang berjalan dalam hutan naik bukit, turun bukit. Wah, tu. Payah. Lain naik kereta. Ni naik kereta, naik kapal terbang. Sejam boleh jamuk. Jalan dalam bukit sampai 7-8 jam tak ada jamuk. Mana pula begini? Quran tak menentukan waktu-waktu ini. Quran menentukan musafir ataupun masyaqqah. Ini. Khilaf pula berapa hari boleh jamak. Mengikut riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pergi ke Tabuk, Nabi pergi ke Mekah masa Fathu Makkah 19 hari. Ada riwayat kata 18 hari. Dalam masa 18 hari, 19 hari boleh jamak. Dan qasar. Ulama ambil Sahih Bukhari dan Muslim. Mazhab Syafi'i ambil riwayat Abi Daud. Abi Daud kata 3-4 hari je. 3-4 hari je. Mazhab Syafi'i ini dia banyak ihtiyat. Banyak ambil pasti. Mana sahih? Bukhari Muslim dengan Abu Daud. Bukhari Muslim lebih sahih. Kita ambil hak pendek je. Hak riwayat Abu Daud. Kerana nak ambil pasti. Ada ulama mengatakan, selagi tak selesai masalah urusan kita dalam masa musafir, bukan mesti 19, 18 hari, tak selesai boleh jamu dan qasar sembahyang. Ini. Ada ulama mengatakan begitu. Di sana ada ulama yang mudah sangat pula. Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni, Muhammad bin Sirin ni ulama tabi'in. Murid para sahabat, ulama tabi'in. Ibnu Sirin mengatakan, boleh jamak dan qasar kesibukan dalam masa muqim. Masa muqim, berlaku kesibukan yang jadi masyaqqah, boleh jamak dan qasar, Ibnu Sirin kata. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Ijma', Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab. Tapi pendapat Muslim dianggap pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Dia akan duduk rumah nak jamak juga. Tapi orang Syiah pakai mazhab ni. Orang Syiah, dia tak musafir, tak ada apa-apa, macam apa dia jamak sembahyang. Jamak semua. Dia pakai pendapat Ibn Sirin. Dan sebab itulah, dengan sebab pandangan ini tak boleh kata mazhab Syiah ni sesat, tak boleh. Kerana ada Ibn Sirin. Ibn Sirin ni ulama tabi'in, bukan sembarangan. Kita tak mau pakai pendapat dia, itu hal lain. Tetapi dia adalah ulama tabi'in, murid para sahabat. Ibn Sirin ni ialah ulama tabi'in yang terkenal. Walaupun pendapat dia khilaf dengan Hasan Basri, khilaf dengan Qatadah. Ibn Sirin ni pendapat fiqh dia banyak pelik. Orang pakar pendapat dia takbir mimpi je. Takbir mimpi orang pakar Ibn Sirin. Kerana dia pintar dalam takbir mimpi. Bila orang mimpi tanya dia. Dia takbir. Takbir dia kena. Jadi bab hukum fiqh orang tak berpakar. Ibn Sirin ni. Ni kita kena. So ni berlaku khilaf ulama. Kerana khilafnya sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Kerana Nabi dalam masa ni dia kata begini. Jadi sahabat pergi musafir, tak dengar masa dia kata kemudian. Ini berlaku khilaf ulama. Jadi berlaku khilaf ulama ni, kita jangan kata, oh ni sesat, ini salah. Tak boleh. Macam sembahyang tarawih sebagai contoh. Sembahyang tarawih, riwayat Nabi-nya sembahyang 8 rakaat. Aisyah kata Nabi tak lebih pada 8 rakaat sembahyang tarawih. Tapi Nabi sembahyang 8 rakaat tu baca surah panjang. Sujudnya lama, rokoknya lama. Nabi sembahyang tarawih pada malam yang pertama. Sahabat-sahabat ikut. Yang kedua Nabi tak mari. Nabi tak mari, sahabat tunggu-tunggu tak mari pas sudah. Malam esok baru Nabi mari. Nabi kata sebab aku tak mari, aku takut jadi wajib sembahyang tarawih ni. Berat pada umat aku. Cukup 5 waktu. Takut aku mari jadi wajib pula. Sebab tu aku betul. Maka sembahyang tarawih masing-masing. Zaman Abu Bakar, zaman Nabi, zaman Bakar. Zaman Sayyidina Umar melihat orang yang berselerok. Berselerok
Semayang stopok ni, semayang masing-masing pun ada. Lalu Sayyidina Umar pakat Ubay bin Ka'ab. Ubay ni sahabat yang alim. So Ubay jadi imam. Orang apa ikut Ubay. Ubay semayang 20 rakaat. Ubay semayang 20 rakaat. Sayyidina Umar tengok Ubay semayang 20 rakaat. Sayyidina Umar kata, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia, kata Sayyidina Umar. Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat. Tapi Ubay buat. Baik. Ubay ni sahabat Nabi. Yang malaikat Jibril suruh Nabi baca Quran depan dia. Surah Al-Bayyinah. Nabi panggil Ubay. Wahai Ubay. Jibril beritahu Tuhan suruh aku baca Surah Al-Bayyinah depanmu. Ubay kata Tuhan sebut nama saya. Nabi kata ya. Menangis Ubay. Kerana dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alim dia ni. Jadi kita nak tolak hak Ubay buat 20 rakaat ni kata sesat tak boleh. Ubay ni dihormati oleh Allah Ta'ala. Kita siapa dia hormat. Jadi dengan balah. Hak buat 20, buat 8. Nabi buat 8. Ubay buat 20. Ini tak jadi khilaf. Tak jadi masalah balah. Ulama-ulama mazhab sama dulu. Rasa rajin sembahyang 8. Rasa lebih rajin lagi sembahyang 20. Tak jadi salah. Jangan kita balah benda-benda khilafiyah macam ni. Yang kalah. Bahkan Ibn Sirin yang buat pelik dia pun ulama-ulama tak melekehkan dia. Ibn Sirin ni tak melekehkan dia. Pandangan dia pelik pada orang. Gejamuk sembahyang masa mukim. Apa ni? Pasal tak kata begitu. Kerana dia ni anak murid, sahabat juga. Ibn Sirin. Orang tanya takbir mimpi. Ada orang jumpa, wahai Syekh, saya mimpi ayam bapak makan mutiara. Setelah mutiara, tubik besar mutiara tu. Dia catuk selagi, tubik berok macam tula. Lepas tu dia catuk selagi, tubik berok halus je. Apa benda makna tu? Maksudnya kata, dia telang hak tu, dia telang tu tubik mutiara besar tu, itu Hasan Basri. Kawan aku. Dia ni alim, sungguh alim besar. Hasan Basri. Itu Hasan Basri. Kemudian hak dia catuk tu, tubik macam tula, itu Qatadah. Qatadah kawan dia juga. Lepas tu, hak telang tu tubik, aduh je siapa dia? Aku je tu. Aku je. Orang ada apa tu pendapat aku ni. Tapi itu ijtihad. Dia kena sedar. Ini Ibn Sirin, seorang yang terkenal dengan pintar dalam ta'bir mimpi. Pernah diriwayatkan seorang perempuan datang berjumpa dengan dia. Hamba orang perempuan ni. Hamba ni tutup aurat tak sempurna macam orang merdeka. Tanya Syekh, saya mimpi. Mimpi yang sangat menakutkan. Ramai orang lelaki mari setubuh dengan saya. Takutlah saya. Macam mana jadi macam ni? Mesti tengok. Dia kata, bukan mu mimpi ni orang lain. Mu ni orang suruh. Orang suruh bertanya aku. Orang suruh bertanya aku. Bukan mu mimpi. Lepas berapa lama, orang tu mari pulak. Tanya pulak. Soalan yang sama. Bukan mu mimpi orang lain. Dia ingat orang tua ni, Syekh ni ingatan kurang. Ingatan dia kuat. Ulama sama dulu. Mari yang ketiga. Dia kata, saya mimpi ni menakutkan. Bukan saya. Tuang saya. Apa dia? Permaisuri. Harun al-Rashid. Baru betul dia kata. Baru betul. Dia mimpi. Beritahu ke dia bahawa dia akan buat satu perkara yang dinikmati oleh orang yang ramai. Jangan takut. Dinikmati oleh orang yang ramai. Rupanya Zubaidah, isteri Harun al-Rashid ni, ialah orang yang mengepalai projek bekalan air. Daripada Hunain. Lembah Hunain. Lembah Hunain tu lembah tempat Nabi berperang. Satu lembah di mana Zubaidah menganjurkan supaya dibuat empangan. Dikumpul air dalam lembah itu untuk simpanan di musim haji. Disalurkan, buat saluran bekalan air bersih kepada jamaah haji. Maknanya orang Islam memulakan bekalan air bersih melalui empangan. Dulu pada orang kafir lagi. Orang putih dah kenal lagi. Orang putih berok dalam rok dari masa itu. Kita orang Islam sudah maju. Ini. Tamadun Islam.
Yang mengepalainya ialah Zubaidah. Sebab itulah. Ada ni Arak tu kalau zaman dulu tahun 60-an sampai 70-an, 80-an tu, Ainul Zubaidah. Logi-logi air ditulis Ainul Zubaidah. Projek Zubaidah. Walaupun kerajaan silih berganti, dinamakan projek. Sekarang ni baru dah tak ada. Zubaidah Siti Harun al-Rashid. Yang memulakan projek ini. Dan dia seorang isteri yang soleh, termasuk yang soleh, yang baik, yang memuliakan para ulama. Memuliakan ulama. Walaupun dia permaisuri, memuliakan ulama. Zaman Harun al-Rashid. Penuh dia pergi haji Harun al-Rashid, dia pergi ke Madinah. Dia tengok. Orang ramai berkerumun, jumlah yang sangat besar. Lebih ramai pada orang sambut Harun al-Rashid, khalifah lagi. Siapa dia mari ni? Ramai sangat orang sambut. Dia tanya-tanya orang, Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis yang tengah Abdullah bin Mubarak, yang disambut oleh orang Madinah, termasuk Imam Malik. Imam Malik, turun Imam Syafi'i, datang, turun pada kuda dia jalan kaki, sambut Abdullah bin Mubarak. Ramai orang sambut. Lalu Zubaidah kata, Anta Amir, walaysa bi Harun al-Rashid Amir. Mu yang jadi Amir, bukan Harun al-Rashid. Kerana mu lebih dia muliakan oleh orang ramai. Maka Abdullah bin Mubarak diberi gelaran Amir Mu'minin fil hadis. Ulama yang dia Amir kepada orang Islam. Maka ini dihormati oleh orang ramai. Ini Zubaidah. Jadi Ibn Sirin ni ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Itulah banyak mazhab-mazhab dalam Islam. Kita tengok pelik. Tengok pelik. Kita pergi Mekah, orang tayammum di dinding. Pak dia tayammum di dinding. Itu ada mazhab yang mengatakan boleh tayammum di dinding. Mazhab Syafi'i tak boleh. Syafi'i kena debu, celup. Pasir pun tak boleh. Batu pun tak boleh. Ada mazhab mengatakan dinding pun boleh. Sebab begitu. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah kamu dengan sa'idan tayyiba. Sa'idan tayyiba. Apa makna sa'id? Mazhab Syafi'i kata sa'id ni ialah debu. Tanah, ini sa'id. Mazhab lain kata, apa yang ada atas tanah, itu sa'id. Maka boleh sapu saja apa yang ada atas tanah. Mazhab lain kata, ini khilaf dalam masalah perkataan sa'id. Itu perkataan bahasa Arab. Sebab itulah, nak tafsir Quran ni kena tahu bahasa Arab. Kalau tak tahu bahasa Arab, tak boleh tafsir Quran. Jadi, timbulnya khilaf-khilaf ulama. Masalah ini kerana perkataan sa'id memberi makna yang banyak. Maka timbul khilaf-khilafnya. Termasuklah juga baris bacaan. Itu juga menjadi khilaf para ulama. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau baca wa arjulakum. Sapulah kepala kamu dan basuh kaki kamu. Ada qiraat. Ini ilmu qiraat penting. Famsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Sapulah kepala kamu dan kaki. Kaki sapu juga. Ada ulama mengatakan sapu je kaki bukan basuh. Dan sebab itu ada mazhab yang sapu kaki tak basuh kaki. Dia kata kau tengok orang sapu kaki je ambil sembahyang. Jangan kata apa. Jangan kata apa. Kita pakai mazhab Syafi'i, basuhlah kaki. Memanglah kita air banyak. Kita air banyak nak apa orang waswah tu habis sekolah basuh kaki. Tak ada buat ke waswah ni. Waswah dah pakar setan. Jadi kita sunat 3 kali. Ada negeri-negeri yang payah air. Jadi dia pakai mazhab ni. Jangan kita dulu. Dia mari pak kita boleh buat pelik-pelik begini. Barang-barang begitu. Pak yang jahil tu jahil lah. Tapi yang mazhab ni ada. Kita kena faham. Sebab itu, bila berlaku benda-benda yang pelik, kita tengok game Mekah tu ini, tanya orang yang tahu. Jangan cepat-cepat sangat dalam masalah ini. Kerana timbul di khilaf-khilaf mazhab. Termasuk dalam masalah musafir. Dalam masalah ibadat, mazhab Syafi'i paling ihtiyat. Paling basi sekali. Ambil basi, ambil lebih. Dan sebab itu kalau musafir itu kena 3 hari. Sapu hari mari, hari pertama balik, jadi 4 hari. 3 hari, ada dia mari
Kalau hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sampai 19 hari. Sampai 18 hari. Tak jadi masalah. Ini khilaf para ulama. Boleh pakai belaka. Yang pentingnya, jangan kita nak ambil mudah-mudah dalam masalah agama. Kita kena tahu hujah yang paling kuat. Mana hujah yang paling kuat? Kalau tak mengaji, tak boleh. Kena orang mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita ikutlah. Apa ulama kata. Ada yang mengaji. Yang mengaji, dia tengok. Pandangan hadis ni sahih, hadis ni kuat, hadis ni tak kuat. Itu tak apa. Tak apa. Sebab itulah. Imam Nawawi, dia dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang pandangan dia lain dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Mujtahid dalam mazhab. Dia bagi mujtahid dalam mazhab. Ada ulama dalam mazhab yang mujtahid dalam mazhab juga. Syafi'i kata lain, Nawawi kata lain. Dia adalah mazhab Syafi'i juga. Kerana dia ijtihad. Ijtihad dia dalam mazhab Syafi'i. Ijtihad dia. Contohnya, dalam masalah binatang buruan. Contohnya. Dia tembok binatang. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tembok ni, kalau mati dengan tembok, kenapa tak boleh makan? Imam Nawawi kata mati dengan tembok boleh makan, tak dalam sembelih. Kerana apa? Zaman Imam Syafi'i itu orang tembok dengan peluru tanah. Peluru tanah liak kerah. Zaman Imam Nawawi ni dah ada dah peluru guna belerang. Guna peluru besi. Dia tajam. Macam lembing juga. Macam lembing. Bila tembok tu tembus. Binatang tu tak sedar lari dapat. Tembus. Nawawi mengatakan kalau tembok dengan senapang, tak dalam sembelih boleh makan. Ini pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Lain dengan pendapat ulama Syafi'i yang lain. Ini kena mujtahid dalam satu mazhab. Dalam mazhab ni ada mujtahid. Yang beri pandangan lain pada imam mazhab dia. Contohnya Imam Hanafi. Ada Abu Yusuf. Abu Yusuf ni qadhi. Ketua Hakim Negara Zaman Abbasiyah. Ini adalah murid Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Murid pada Abu Hanifah dan guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Guru dia. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini mujtahid dalam mazhab. Pandangan dia lain dengan mazhab Abu Hanifah. Syafi'i pula lain dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini berlaku. Diriwayatkan Imam Syafi'i pergi ke Iraq. Semayang subuh, tak baca kunung. Tak sujud sahwi. Pasal apa? Kan Syafi'i kena sujud sahwi. Syafi'i kata, ihtiraman li Abi Hanifah. Menghormati Abu Hanifah. Menghormati. Ini masalah khilaf dalam satu mazhab. Jadi dalam mazhab tu ada mujtahid. Termasuklah Al-Jassas. Al-Jassas ni ialah mujtahid dalam mazhab Maliki. Imam Malik. Imam Malik bila semayang, Allahu Akbar. Tangan berbawah, tak di dada. Ada buat Al-Jassas, dia tak ikut Imam Malik. Kerana dia menerima hadis mengatakan, ada hadis Nabi letak tangan di dada. Sunat letak tangan dada ni. Al-Jassas, dia tak ikut Imam Malik dalam masalah ini. Dengan sebab itu, Al-Jassas pergi melawat Andalus. Andalus ni Spanyol. Pada masa zaman itu, takluk diperintah oleh Islam. Spanyol ni. Jadi Spanyol ni Islam perintah. Orang Spanyol mazhab Maliki. Dia semayang letak tangan bawah belaka. Al-Jassas pergi melawat Spanyol. Pergi melawat. Orang tengok dia semayang. Tahiyatul masjid. Semayang tangan bawah dada. Orang Spanyol tengok pelik. Siapa dia orang masuk kafir dalam masjid ni. Yang kata kafir pula letak tangan dada. Sebab begitu mana jahilnya. Sebab lain pada tu. Sudah sembahyang tanya siapa dia? Al-Jassas. Rupanya ulama besar dalam mazhab Maliki. Bawa orang kenal dia Al-Jassas. Al-Jassas. Kerana dia mujtahid dalam mazhab. Dalam mazhab Hanbali. Ada mujtahid dia. Ibn Taymiyah. Ibn Qayyim. Ini mujtahid dalam mazhab Hanbali. Dia khilaf dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini. Khilaf ni timbul dalam masalah furu'. Masalah cabang saja. Masalah asas. Tidak ada khilaf. Benda yang nyata dalam nas. Semayang 5 waktu. Semayang 4 rakaat. 3 rakaat. 2 rakaat. Itu tak ada khilaf. Semua mazhab. Arak haram. Zina haram. Judi haram. Riba haram. Itu tak ada mazhab.
Benda yang nah dalam Quran nyata tak ada mazhab. Yang khilaf ni bila perkataan yang berbeza makna. Bila sebab-sebab tu yang berbeza. Sebab-sebab ada sahabat, ada masa Nabi kata, dia tak ada masa Nabi kata. Dalam masalah cabang. Ini timbulnya mazhab-mazhab yang banyak. Dan ulama-ulama zaman dulu tak berkelahi dalam masalah khilaf mazhab ni. Tak kelahi. Mereka menghormati antara satu sama lain. Orang zaman lain yang pondok dengan pondok, belawang, sekolah dengan sekolah. Tu alim dengan tak alim, belawang. Orang ni kata gini, baloh. Bak perkataan pun baloh. Duduk cari dalil masing-masing. Duduk baloh benda-benda khilaf. Ini mengarut mereka ni. Ini zaman mutaakhir. Zaman orang Islam sudah lemah agama dia. Orang zaman dulu, dia khilaf ada adab ikhtilaf dia panggil. Dia khilaf ada adab, ada akhlak dia. Orang Islam tak berpecah dengan khilaf mazhab. Sebab tu orang Syafi'i semayang, orang belakang Hambali semayang belakang Syafi'i. Orang Maliki semayang belakang Abu Hanifah. Tak jadi masalah. Zaman ni je. Timbul semayang belakang ni tak sah. Belakang orang ni tak sah. Ini tak boleh. Kecuali orang yang nyata murtad keluar daripada Islam jadi tak imam. Itu lain cerita. Nyata-nyata dia ni keluar daripada Islam. Jadi tak imam. Itu tak boleh lah. Yang Islam ni beza mazhab. Tak boleh memecahkan orang Islam. Dalam satu masjid. Sekarang ni siapa larak, bung masjid. Orang ni bung masjid, orang ni bung masjid orang ni. Ini berlaku di India, di Pakistan, di negara Arab. Ada khilaf mazhab. Ini sudah jadi celaru habis orang Islam ni. Dalam fitnah. Jadi kita jangan elok daripada fitnah. Khilaf mazhab ni ada khilaf cabang sahaja. Benda rukun kita sama saja. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إن وكان الله عليما حكيما. Dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersamamu dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua yang belum sembahyang. Kerana menjaga musuh, maka hendaklah mereka sembahyang berjamaah bersama-samamu. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai, lalai akan senjata dan harta benda, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan hendaklah kamu berdosa, dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga
Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Kemudian, apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengasihi Allah semasa kamu berdiri dan duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tentram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Dan janganlah kamu lemah hilang semangat dalam memburu musuh yang menceroboh itu. Kerana kalau kamu menderita sakit, mati atau luka, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu. Dan kamu pula mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat-ayat ini menyatakan sembahyang di medan perang. Bila berperang, sembahyang tak boleh tinggal. Ayat ini menyatakan bila sembahyang masa perang, bagi dua pasukan. Satu pasukan ikut Nabi SAW. Kalau sembahyang yang 2 rakaat atau sembahyang yang 4 rakaat, 3 rakaat. Sudah Nabi bangun rakaat yang kedua, mereka mumparakah. Mumparakah, kemudian pergi. Pasukan yang berjaga tu datang balik sembahyang dengan Nabi. Jadi Nabi sembahyang tamam kalau sembahyang 4 rakaat. Sahabat sembahyang qasar. Sembahyang 2 rakaat. Nabi sembahyang 4. Ini satu cara yang berlaku. Dalam keadaan kadang-kadang musuh ke arah kiblat. Kalau musuh berada lain pada kiblat, nak buat macam mana? Hadap ke arah musuh lah. Tak mesti mengarah kiblat lah. Hadap. Jangan hadap kiblat juga. Musuh macam serang ke belakang lah. Dibenarkan masa perang. Tak hadap kiblat. Dan ulama meriwayatkan beberapa cara Nabi sembahyang di medan perang. Bukan cara ini saja. Di antaranya bila sudah bertempur. Sudah bertempur di medan perang. Maka sembahyanglah dalam keadaan berlari, melompat dan sebagainya. Tak perlu berjamaah. Tak boleh jemaah. Qasarkan sembahyang itu. Pendekkan sembahyang itu. Dan ada ulama mengatakan ketika bertempur cukup sembahyang 1 rakaat saja. 1 rakaat sembahyang. Tengah perang. Bukan mesti 2 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat. Allahu Akbar. Sujud isyarat, rukuk isyarat, sujud. Belawanglah. Salam. Ada ulama mengatakan demikian. Ada ulama mengatakan takbir saja. Tak ada nak tu. Nak pecah pada adang. Nak rukuk sujud pada adang. Dibenarkan, tak jadi masalah. Ini disebut oleh Ibn Katsir dalam kitab tafsir. Kalau kitab fiqh kitanya sikit sangat. Tafsir Ibn Katsir banyak sebut cara-cara berperang. Ini dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kadang-kadang Nabi SAW mengumpulkan sembahyang dalam perang Ahzab. Bila Yahudi dan musyrikin serang Mekah masa Ahzab, Nabi kali parit jaga. Tak sempat nak sembahyang semua. Dikumpulkan sekaligus malam sembahyang tu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 4 sembahyang. Subuh esok lah. Itu dikumpulkan. Tak ada masalah. Nabi pernah buat. Ini. Dalam keadaan bergelomok dengan musuh. Tak perlulah Tok Bila kena bang katak geduk dulu. Tengah perang main geduk apa? Tengah perang. Pelatih Tok Bila
Nyebahang ni musuh lah. Duduk ke geduk juga masa perang pun. Semayang satu rakaat ini ditunjuk oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an pada peperangan Tastur. Tastur ni ialah wilayah di Asia Tengah. Semayang subuh. Serang waktu subuh. Kalau jeneral kata waktu subuh, subuh lah perang. Tak ada semayang 2 rakaat, semayang 1 rakaat aja. 1 rakaat aja semayang. Qada, tak payah qada dah. Ini keizinan Allah. Ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang Nabi iktiraf yang paling alim, orang alim dalam Quran. Abu Musa buat. Subuh. Dah subuh tunggulah sampai tari naik dulu. Bambang dulu lah baru perang. Itu bukan cara perang. Perang ni dia bukan macam ceramah perang. Jangan sekian. Kena serang musuh bila-bila ada peluang. Kalau subuh, subuh lah. Perang waktu subuh. Semayang tengah perang itu. Tak ada salah. Perang. Kalau dam buat 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dam, 1 rakaat saja. Dibenarkan. Dalam keadaan yang berkecamuk, Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia. Ibnu Katsir ni mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir ni alim tafsir dan mazhab Syafi'i. Kalau baca kitab Jawi tak ada ni. Baca dalam tafsir dia, jumpalah. Dia riwayatkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat yang berperang buat ni. Pernah Nabi menangguhkan nak perang Bani Quraizah. Nak perang Bani Quraizah, Nabi suruh bergerak serang Bani Quraizah. Jangan semayang asar. Mereka sampai di Bani Quraizah. Lalu sahabat apa ikut Nabi berjalan, jalan, asar nak habis. Puak-puak duduk belakang serba salah. Macam mana Rasulullah dah berhenti semayang ni, lalu hak sepuak semayang. Hak sepuak lagi ikut dah semayang. Ikut dah semayang. Bila sampai sini barulah hampir semayang. Semayang asar masuk waktu maghrib dah. Jadi Nabi buat semayang asar dah masuk waktu maghrib. Sampai Bani Quraizah. Dan Nabi tak kata apa pada sahabat yang semayang dulu. Dah ikut Nabi. Nabi tak tegur, tak kata apa. Tak kata apa. Dua-dua boleh buat Melaka lah maknanya. Tak jadi salah. Nabi sebut jangan semayang asar sehingga sampai di Bani Quraizah. Hak lain, hak tu ikutlah. Lagi tak sampai, habis asar pun tak semayang. Sebahagian lagi hak duduk belakang, semayang dulu. Kejar belakang. 2 bahagian. Jadi hak sebahagian ikut Nabi tak semayang asar waktu semayang waktu maghrib. Hak sebahagian lagi semayang asar waktunya. Itu. Itu cara semayang di masa perang. Masa perang pun ada semayang dia. Kena belajar. Jangan pergi perang dia tak tahu kala. Tak tahu kala. Pergi perang. Jadi semayang masa perang ni lain dengan semayang biasa lain. Bukan mesti menghadap kiblat, bukan mesti keadaan yang tertentu dan diizinkan. Wala junaha alaikum. Tuhan kata wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tatamu asasakum. Kalau berlaku hujang, berlaku uzur, tak jadi salah kamu berhenti perang. Berwaspada. Allah Ta'ala menyediakan untuk orang kafir azab yang menghinakan mereka. Allah Ta'ala sebut فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Bila kamu selesai semayang, berzikir banyak-banyak. Dahlah semayang tak cukup. Semayang tak cukup kan? 2 rakaat ada, 1 rakaat ada. Lepas semayang berzikir banyak-banyak. Gatin dengan zikir. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikir banyak-banyak, sebut nama Allah. Dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Pihak letih. Dah ada anak qada, tak ada qada. Sekarang suruh berzikir, tak ada qada lah, tak ada qada. Ini semayang dalam keadaan perang.
Oh, menghormat rakyat waktu lah macam-macam. Hak ni hak tak reti, tak ngaji. Tak ngaji gunakan. Yang disebut di sini ialah amalan sahabat-sahabat yang berperang zaman Nabi dan zaman Khulafa' Rasyidin dan zaman kemudian daripadanya. Sebut nama Allah. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bila keadaan tenang, keadaan aman diri kalau sembahyang macam biasa. Macam biasalah bila tak perang dah. Sungguh sembahyang itu wajib atas orang yang beriman mengikut waktu yang ditetapkan. Ikut waktu dia lah. Kalau tak perang, sembahyang macam biasa. Hak disebut tadi dalam keadaan berperang. Allah Ta'ala izinkan rukhsah masa perang untuk lawan orang kafir. Kita sembahyang mengikut keadaan-keadaan yang memerlukan untuk nak lawan orang kafir. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu berasa lemah dalam menghadapi musuh-musuh kamu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu sakit berperang melawan mereka, ada yang mati, ada yang luka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga mati dan luka macam kamu juga. Sama-sama. Kalau kamu sakit lawan mereka, mereka sakit juga tuan kata. Tapi ada lebih kamu tak ada pada mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu berharap daripada Allah apa yang mereka tak harapkan. Kamu mengharap pahala daripada Allah, mereka tak ada pahala. Ini kelebihan kamu. Mengharapkan syurga, pahala daripada Allah. Apa yang mereka tak harapkan. Mereka nak tu je, nak harta rampasan, nak ni. Kamu mengharapkan pahala daripada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.